Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Pihak masjid dan pihak surau semestinya menjaga masjid dan surau daripada penceramah-penceramah dan pengkuliah-kuliah yang mempunyai aliran berbeza dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan mazhab Imam Syafi'i. Dan di samping itu, jadi kemestian memastikan penceramah dan pengkuliah yang datang adalah daripada mereka yang mempunyai aliran ahli sunnah wal jamaah dan bermadzhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Namun tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, kita melihat banyak pelanggaran perkara ini di masjid-masjid dan juga di surau-surau, di mana masjid-masjid dan surau-surau memanggil pengkuliah-pengkuliah yang beraliran bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan mazhab Imam Syafi'i di negeri Selangor. Di negeri Selangor pada hari ini kita telah menetapkan supaya setiap penceramah yang bertauliah sahaja dibenarkan bercakap di masjid-masjid dan juga di surau-surau. Bagi pengkuliah yang tidak mempunyai tauliah, pada dasarnya Majlis Agama Islam Negeri Selangor tidak memberi kebenaran kepada mereka untuk bercakap di masjid dan di surau. Oleh kerana itu, pihak masjid dan pihak surau mestilah mengenal pasti pengkuliah-pengkuliah di masjid dan surau mereka itu memiliki tauliah berupa kad yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Sekiranya mereka itu tidak mempunyai tauliah atau tidak mempunyai kad tauliah, maka sewajarnya pihak masjid dan surau tidak membenarkan mereka bercakap, tidak membenarkan mereka untuk dibawa ke masjid dan juga ke surau. Dan mereka yang terlibat menjaga bahagian dakwah mestilah memastikan hanya mereka yang bertauliah dan berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan mazhab Syafi'i dibenarkan masuk menyampaikan kuliah atau mengajar di masjid-masjid dan juga surau-surau di dalam negeri Selangor ini. Masjid dan surau-surau adalah di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Kita sebagai pentadbir tidak boleh buat masjid dan surau itu seperti hak milik mutlak kita. Masjid dan surau mau tidak mau dia kena aku dengan apa yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama dan juga Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Bahkan para pentadbir masjid dan surau telah ditauliahkan oleh Tuanku Sultan selaku ketua agama dalam negeri ini, dan Tuanku Sultan telah memberikan amanah untuk mereka yang mentadbir menjaga masjid dan surau dengan sebaik-baik yang mungkin. Sekiranya amanah ini telah diberikan namun berlaku pelanggaran dengan membawa penceramah-penceramah dan pengkuliah-pengkuliah atau pengajar-pengajar yang beraliran berlainan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Mungkin tidak jelas tuan-tuan ya, siapa yang berlainan, ayah bin ke ustaz? Tuhan Harun punya pengikut ke ustaz? Nabi Melayu buka Kemansah punya ke ustaz? Puak-puak Syiah ke ustaz? Ayalah, itu sebahagian daripadanya tuan-tuan. Tapi saya tidak fikir puak Syiah
boleh memboloskan diri ke masjid dan surau-surau di negeri Selangor. Dan juga saya yakin anak murid Ayah Pin tidak dapat memboloskan diri di masjid-masjid dan surau-surau di seluruh negeri Selangor. Dan ajaran-ajaran yang lain yang kita kenal pasti daripada Majlis Agama Islam Negeri Selangor yang sangat kerap membolosi masjid-masjid dan surau-surau di seluruh negeri Selangor adalah mereka yang beraliran dengan aliran Wahabi. Biarlah saya berterus terang, aliran Wahabi, sekali lagi saya sebut. Siapa di kalangan kita ada beraliran Wahabi, janganlah marah. Masjid ni boleh siapa yang beraliran Wahabi nak sembahyang. Dia nak berzikir di sini pun boleh. Dia nak baca Quran di sini pun boleh. Dia nak beriktikaf di sini pun boleh. Yang tidak boleh, dia tidak boleh menguasai masjid dan surau. Dia tidak boleh berceramah di masjid dan di surau. Dia tidak boleh jaga FB surau. Dan dia tidak boleh menjadi salah seorang anggota pentadbir surau. Kalau ada di kalangan ahli jawatan kuasa surau, mana-mana juga surau, didapati mereka itu beraliran dengan aliran Wahabi ataupun aliran Syiah ataupun aliran-aliran yang lain, menjadi kewajipan kepada para jemaah memberikan report pada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor untuk diambil tindakan. Dan sekiranya masjid dan surau itu tidak lagi terkawal, kerana sebahagian besar daripada ahli jawatan kuasa adalah daripada mereka yang berlainan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, ataupun sebahagian besar daripada ahli jawatan kuasa itu beraliran Wahabi, maka pihak Majlis Agama Islam Negeri Selangor tidak akan teragak-agak untuk take over masjid ataupun surau itu. Di Negeri Selangor sudah terdapat banyak masjid-masjid dan surau-surau. Surau saya kurang pasti. Kalau masjid, telah banyak masjid yang telah diambil alih pentadbirannya oleh Majlis Agama Islam Negeri Selangor kerana sudah lagi tidak terkawal. Pihak Jabatan Agama mungkin tidak sempat untuk memantau, tapi laporan-laporan itu sampai di Jabatan Agama Islam Negeri Selangor yang menggambarkan bahawa pihak masjid telah membawa aliran yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam enactment Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Kerana terdapat di dalam enactment Majlis Agama Islam Negeri Selangor, mana-mana guru yang mengajar di masjid ataupun di surau, kalau dia bercakap, mestilah bercakap berdasarkan qaul yang mu'tamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Dan sekiranya qaul yang mu'tamad itu tidak boleh dipraktikkan, tidak boleh diamalkan kerana tidak kesesuaian pada ketika ini, maka bolehlah dirujuk daripada pendapat-pendapat daripada mazhab yang tiga, Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Sekiranya dibawa pendapat-pendapat yang pelik-pelik, yang tidak mu'tabar, ini menjadi satu kesalahan. Bahkan di dalam enactment menyatakan orang ini boleh ditangkap dan didenda dan dipenjarakan. Ini adalah enactment yang telah diputuskan sejak tahun 40-an lagi sehinggalah ke hari ini, tuan-tuan. Siapa mengajar di masjid dan di surau, di mana-mana masjid dan surau di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri Selangor, dia kena aku. No way dia nak cuba cabar dengan membawa ajaran-ajaran Wahabi di Negeri Selangor. Tuan-tuan sidang hadirin kasih sekalian, setiap orang Islam di Negeri Selangor, dia tidak terlepas daripada undang-undang konvensional. Namun kita kena ingat, orang Islam tidak cukup dengan itu. Di sana ada religious law, undang-undang agama yang wajib dipatuhi
dan sekiranya dilanggar adalah menjadi suatu kesalahan dan boleh digunakan pelbagai tindakan daripada pihak berwajib agama mengikut apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Agama Majlis Agama Islam Negeri Selangor.